Kerana akulah yang mempunyai ujub, yakni aku yang mengetahui amal orang yang ujub. Yang ni filter amalan kita, filter ujub. Tapih amalan yang ada ujub. Tadi lepas sebab dia tak tapih ujub. Yang hak sebelum tadi ni, hak 1, 2, 3. Yang mempat dia ujub. Padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan amalnya akan daku kepada yang lain daripada aku. Tugas dia, filter dia, filter amalan yang ujub. Kalau kot lah dia ribah pun lepas kan, takabur pun lepas, tangpat ni ujub. Kerana bahawasanya apabila adalah ia beramal akan amal, maka masuk di dalamnya ujub. Bila beramal masuk dalam ujub. Awaklah aku ni baik sangat ni, awaklah aku ni banyak sangat amalan aku ni. Tengok lebih pada orang lain tak lebih, tak macam aku baca Quran banyak, aku mayang banyak, dekah banyak dan sebagainya. Diri sendirilah merasa di dalam diri itu kan, habis ujub. Qala, maknanya ujub, semua sifat ini memusnahkan amalan kita, membatalkan amalan kita yang kita lakukan. Yang ni kadang-kadang mungkin ramai yang tak berapa nak ambil peduli, tak ramai yang ambil pusing, ataupun tak ramai orang yang ambil berat. Ada orang dia ambil berat pasal zahir, ini batin dalam. Pasal benda dalam ni payahlah nak cerita. Saya pun nak cerita pun bukan reti sangat. Kita cerita bila takat mana yang kita boleh cerita. Kena juga. Kalau tidak, tak pakai, tak cerita langsung, payah juga, tak tahu apa langsung. Jadi kena beritahu juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk lebih mengenali, memahami, dapat kita sedap diri, dapat kita scan diri kita, kod ada amalan yang tak boleh ni, yang tercela ini. Baik, kemudian qala wa tas'adul hafazatu bi 'amalil 'abdi hatta yujawizu bi ila sama'il khamisah, langit yang kelima pula. Ka'annahu al-'arusul mazfufatu ila ba'liha fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه واجعلوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد من يتعلم ويعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلا على العباد كان يحسدهم ويقع فيهم أمرني ربي ألا ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba Allah hingga lalu mereka itu akan diam kepada langit yang kelima. Langit kelima pula, langit pertama, lepas dua, lepas tiga, lepas empat, lepas ni lima pula. Seolah-olah mempelai yang diarak. Bagaimana mempelai, pengantin kan, yang diarak kepada ahlinya. Jadi kita hormatlah raja sehari kan. Jadi mempelai ni takkan nak pakai lekeh-lekeh singlet je kan, mestilah baju yang segak, kita panggil apa, satin, bukan satin, apa, songkit. Pakai baju songkit, ataupun paling kurang satin, kain satin kan, bagi apa berkilat. Perempuan macam dia bubuh mahkota ni, berak apa, crown mahkota, bubuh macam. Kadang-kadang orang tu pakai baju pengantin tu, ada budak-budak pula duduk belakang tu angkat kain meleret. Ada orang tanya hukum, boleh tak kita duduk pakai kain meleret lagu tu pengantin? Ada budak 3-4 orang angkat pula kan. Bulu mata tak cukup tebal, tambah bulu mata pula bagi tebal lentik, padahal tak ada pun bulu mata pun, luruhnya bulu mata kan. Orang pun sampai kita tak kenal pasal apa tu, dia make up serupa dengan apa lagi kita kata kan.
Jadi padan-padan lah make up tu pun. Buah mak andam dia bubuh sungguh. Pening kita tengok. Tak nampak rupa apa macam dia lah. Merah sini, ungu sini. Macam membelai. Jadi membelai ni yalah, bila orang duk tengok nak segak lah. Saki nak tak gambar dulu tu. Di bendang, di pokok getah, di pokok kelapa sawit. Lagi kalau kita ke Kedah, kalau start ni pergi Masjid Bukhari, tangkap petang tengok pengantin ramai tu tangkap gambar di sana kan. Posing macam tu, posing macam ni. Kalih belakang, kalih ke kiri, ke sisi kan, ke sisi tu dia tak tahu lah biar pergi dia buat. Ini mempelai diarak kepada ahlinya. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal hamba Allah itu. Jangan rasa tengok noh, tak kena bubuh apa nama pengertaan tu. Kadang-kadang duk mai apa nama ni nak tengok akad nikah tu. Mai masuk tu wuduk ada pun tak ada pun tak tahu. Semayang tahiyatul masjid apa tahu main duduk. Lebih-lebih lagi kita takut kalau perempuan. Datang bulan tu masuk. Nak kena bubuh dah ni pengertaan Ramadan. No. Main kodan. Main kodan. Nak peringat tu kadang tak kira nak peringat pun sebab salah juga kan. Bubuh tang tu senang. Adab rombongan pengantin main majlis upacara tu kan, apa dia kena bubuh. Itu nanti kita bincang tengok ataupun usaha fikir ataupun dari boleh pasal dia berkelak duit. Berhenti kamu maka palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan kamu tanggungkan dan kamu jadikan atas batang lehernya. Jadi amalan itu bila lempak kat muka, biar dia tanggung atas leher dia tu. Banyak amalan biar pergi. Macam itulah. Kerana akulah malaikat yang mempunyai hasad. Amalan banyak, macam-macam yang dia buat kan, tapi ada sifat hasad dengki. Yakni akulah yang mengetahui akan orang yang hasad, yakni orang yang dengki kepada orang. Tak senang dengan orang senang. Biar orang susah aku senang. Biar aku boleh dia tak boleh kan? Ataupun paling kurang sama-sama tak boleh. Macam tu punya cerita kan? Bahawasanya adalah ia dengki dengan orang yang belajar ilmu. Ada orang yang dengki belajar ilmu, tak boleh tengok orang pergi mengaji, dia nak sekat jalan. Dan orang yang mengajar akan dia, orang mengajar pun dia juga. Dan orang yang mengamalkan dengan seumpama amalnya, dengki. Dan tiap-tiap seorang yang ada ia mengambil kelebihannya atas hamba Allah adalah ia asad akan mereka itu. Mengambil kelebihan yang yang ada pada orang dan menjatuhkan ia akan mereka itu, menjatuhkan lagi, menjatuhkan, menghinakan, memalukan dan sebagainya. Apa sajalah dia buat macam-macam, fitnah, tuduh dan sebagainya. Banyak dah ni kan yang berlaku, yang tuduh menuduh, fitnah memfitnah di Facebook, di YouTube, di macam-macam tempat. Orang tahu apa semua kan. Sebab dia, sebab hasad dengki, tak boleh tengok orang senang. Telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Itu hasad. Langit yang kelima.
Maknanya apa? Mungkin seseorang itu amalnya banyak, tapi amalnya yang banyak itu akhirnya jadi macam debu-debu yang berterbangan, tak ada pahala, tak dapat pahala. Puasa dia, puasa tak dapat pahala. Semayang dia, semayang yang tak dapat pahala. Sedekah dia tak dapat pahala. Sedekah sajalah. Ha, itu yang kita risau tu. Qala wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi lahu daw'un ka daw'il qamari min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyam fayujawizuna Allah